Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ayah Azmi. Saya Cikgu Ayah Azmi, Cikgu Sains anda. Video kali ini, Cikgu akan menerangkan satu lagi tajuk berkaitan dengan topik sains, iaitu cara-cara pemeliharaan dan pemeliharaan. Sebelum tu, objektif pembelajaran kita kali ini, Cikgu akan menerangkan cara-cara pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. Right? Bagi siapa-siapa yang terlepas dengan video-video pembelajaran Cikgu yang lepas, boleh klik link di atas untuk terus akses kepada video-video tersebut. Selepas selesai saja kamu tonton video pembelajaran ini, kamu boleh terus jawab soalan uji minda yang Cikgu sediakan pada link di description video di bawah. Tapi soalan itu ada passwordnya yang mana kamu perlu tonton video ini sampai habis. InsyaAllah kamu jumpa password tersebut. Jadi jangan buang masa, jom dengar penerangan Cikgu berkenaan dengan tajuk. Okey, video yang lepas kita telah mendengar penerangan Cikgu berkenaan dengan tajuk pemeliharaan dan pemeliharaan kan, iaitu pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. Jadi kita ulang sikit lagi lah. Pemeliharaan bermaksud mengekalkan keadaan asal haiwan tersebut dan tumbuhan daripada musnah. Kita mengekalkan daripada perkataan pelihara. Okey, sekarang ini kita nak tahu macam mana kita nak pelihara haiwan dan tumbuhan tersebut. Apakah cara-cara pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan dan tumbuhan? So, video kali ini Cikgu nak terangkan cara-cara pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. Okey, kita tengok bagi tajuk pemeliharaan dahulu ya. Okey, banyak cara ya. Antaranya adalah yang pertama sekali, kita perlulah mendidik masyarakat. Mendidik ataupun mengajar ataupun memberitahu tentang melindungi haiwan dan tumbuhan daripada ancaman kepupusan. Sebab apa ya? Sebab ramai tak tahu. Yang ramai orang luar sana tak tahu antara haiwan-haiwan yang dah pupus apa ya. Jadi tugas kita bila kita dah belajar, kita kena mendidik masyarakat, kita bagi tahu, oh haiwan ni dah pupus, haiwan ni dah kurang, jadi kita kena jaga. Okey, jadi orang akan lebih tahu. Pertama sekali mendidik. Okey, jadi antara cara kita nak mendidik masyarakat adalah dengan cara menganjurkan kempen. Kempen ni macam seminar, perjumpaan yang boleh kita lakukan yang menentang pembalakan dan pemburuan haram. Kena antara cara kita mendidik lah. Kita juga kempen, kita bagi tahu apa keburukan pembalakan, apa keburukan pemburuan haram kepada haiwan dan tumbuhan. Okey, bagi siapa-siapa yang belum subscribe channel Cikgu ni, sila subscribe sekarang untuk terus dapatkan video-video terbaru daripada Cikgu setiap minggu. Cara yang seterusnya, kita boleh elakkan daripada terus membeli produk yang diperbuat daripada bahagian badan spesies haiwan yang terancam. Okey, dekat luar sana terdapat banyak produk-produk yang dibuat daripada kulit haiwan, bulu haiwan. Jadi kita sebagai rakyat, salah satu cara kita nak memelihara haiwan dan tumbuhan, jangan beli ya produk-produk yang diperbuat daripada kulit-kulit haiwan yang terancam ini. Contohnya beg kulit. Okey, beg kulit daripada kulit harimau ada, kulit buaya, kulit badak. Okey, jadi kita jangan beli. Bila kita tak beli, barang tu tak laku. Bila barang tu tak laku, permintaan kurang. Bila permintaan kurang, orang yang memburu ni dia tidak akan memburu lagi. Sebab apa? Dah tiada harga pada barang-barang tersebut. Jadi dengan cara itu, kita dapat menyelamatkan spesies-spesies haiwan tersebut. Seterusnya, mewartakan hutan sebagai hutan simpan. Apa itu mewartakan? Mewartakan ini adalah macam kita buat satu undang-undang yang kita tetapkan hutan sini adalah hutan simpan kekal, ataupun mewartakan hutan tersebut hutan simpan kan. Bermaksud tak ada siapa-siapa boleh masuk ke dalam hutan ni. Siapa masuk boleh dengan undang-undang ataupun dipenjara ataupun didenda. Jadi tumbuhan dalam hutan ini, haiwan dalam hutan ini selamat daripada aktiviti pembalakan dan juga pemburuan haram. Itu cara kita nak menyelamatkan atau memelihara haiwan dan tumbuhan yang pupus
dengan mewartakan hutan yang mana habitat haiwan-haiwan tersebut yang terdapat dalam hutan. Okey, kita tetapkan, kita wartakan hutan tersebut sebagai hutan simpan. Siapa pun tak boleh masuk ke sini kecuali dengan kebenaran. Okey, kalau tadi kita wartakan sebagai hutan simpan, sekarang ini kita wartakan spesies tersebut, spesies yang terancam, haiwan dan tumbuhan sebagai spesies yang dilindungi. Apabila kita wartakan spesies-spesies tertentu sebagai dilindungi, bermaksud ada undang-undang yang akan menjaga haiwan-haiwan tersebut. Siapa yang memburu, menangkap, membela, memelihara akan dikenakan tindakan undang-undang. Dengan cara itu, spesies tersebut akan lebih selamat daripada tindakan manusia yang boleh mengurang ataupun mencederakan haiwan tersebut. Okey, kita wartakan spesies tersebut sebagai spesies yang dilindungi. Okey, seterusnya, menebang pokok terpilih sahaja bagi mengelakkan kepebusan tumbuhan. Okey, banyak aktiviti pembalakan di luar sana disebabkan harga pokok ataupun harga kayu yang mahal. Tak kira pokok tua, pokok muda, semua ditebang. Sepatutnya kita hanya tebang pokok yang tua sahaja. Okey, jadi bila pokok muda ditebang, habis pupus semua tumbuhan-tumbuhan tersebut. Contoh macam ni, semuanya okey dalam kategori yang lebih kurang sama sahaja, tidak ada tua, tiada muda. Okey, kita tebang pokok yang terpilih sahaja. Okey, seterusnya, menguatkuasakan undang-undang dan peraturan untuk mereka yang memburu, menyeludup spesies haiwan yang terancam. Okey, sekarang ni terdapat banyak undang-undang yang melindungi, tapi kemungkinan dia punya dendanya rendah. Okey, dia punya hukumannya ringan. Jadi kita kuatkuasakan peraturan, kita kuatkan lagi, kita banyakkan undang-undang, kita banyakkan denda, tingkatkan tempoh penjara supaya orang-orang yang nak memburu ataupun menangkap, menyeludup haiwan-haiwan yang terancam ini dikenakan tindakan yang lebih tegas dan lebih berat supaya mereka takut untuk melakukan aktiviti haram tersebut. Cara lain kita boleh memelihara tumbuhan dan haiwan adalah melalui taman laut digazetkan untuk melindungi habitat haiwan dan tumbuhan di dasar lautan. Kalau sekiranya tadi kita gazetkan hutan dan haiwan di darat kan, sekarang ni kita gunakan kaedah yang sama untuk di lautan pula. Okey, kita tahu dalam lautan banyak habitat haiwan dan dasar laut dan tumbuhan yang terancam disebabkan aktiviti manusia. Okey, jadi bila kita gazetkan taman laut, macam kita gazetkan hutan simpan jugalah kan. Okey, di dalam laut kita namakan taman laut. Jadi bermaksud haiwan-haiwan di dalam laut tersebut dijaga dan dipelihara daripada aktiviti-aktiviti manusia. Okey, seterusnya, mewujudkan pusat rehabilitasi. Apa itu pusat rehabilitasi? Pusat rehabilitasi ini adalah pusat penjagaan untuk orang hutan ataupun haiwan-haiwan lain, diwujudkan bagi memelihara orang hutan. Okey, contohnya penanganan pusat rehabilitasi ini merupakan contoh pemeliharaan. Okey, ini pemeliharaan ya. Okey, tahukah kamu apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan? Kita dah bincang pada video yang lepas. Okey, jadi ini contoh pemeliharaan orang hutan melalui pusat rehabilitasi, yang mana orang hutan ni semakin terancam, kita jaga dia, anak dia, kita jaga, kita bagi ubat supaya spesiesnya lebih selamat dan boleh kekal lama. Okey, kita tengok pula cara-cara aktiviti pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. Okey, kita ulang sikit lagi. Pemeliharaan bermaksud mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Okey, ini kita dah bincang juga pada video yang lepas. Sekarang ni kita tengok apakah aktiviti pemeliharaan yang terdapat di Malaysia. Okey, contohnya sini ya.
Pusat pemeliharaan penyu memastikan penyu mempunyai peluang yang tinggi untuk hidup di habitat semula. Jadi kita wujudkan pusat pemulihan penyu. Macam orang hutan tadi pusat rehabilitasi kan. Penyu pun ada pusat pemulihan penyu yang terdapat di mana ni? Pusat konservasi dan penerangan penyu di Melaka. Ini antara pusat-pusat penetasan telur penyu. Kita jaga anak penyu. Okey, yang mana apabila dia dah cukup besar, kita lepaskan dia di lautan. Kita jaga anak yang mana telur-telur penyu ni yang biasanya diambil oleh orang untuk tujuan perniagaan, sehingga kan habis telur-telur penyu ni diniagakan, tak ada yang meletak. Jadi pusat ini dia jaga telur penyu, dia netaskan, lepas tu dia lepaskan di lautan untuk terus membesar. Seterusnya aktiviti dia menanam semula pokok di kawasan pembalakan, menggantikan habitat yang telah musnah. Okey, pembangunan itu perlu, yang mana kawasan hutan pokok-pokok ditebang, balak diambil, jadi terdapat pergondolan di kawasan bukit ni. Okey, habis semua pokok-pokok ditebang untuk tujuan industri lah ataupun tujuan ekonomi. Jadi kita boleh tanam semula pokok di kawasan pembalakan tersebut, menggantikan habitat yang musnah. Kita tanam balik pokok, tanam di kawasan-kawasan yang telah gondol ni dengan pokok-pokok baru. Yang mana ini aktiviti sebelum pemeliharaan. Gondol begini, kita aktiviti pemeliharaan kita jalankan, kita tanam. Okey, selepas itu bila makan tahun 5 tahun, 10 tahun, barulah pokok tersebut hidup semula di kawasan yang telah gondol tadi. Jadi kawasan macam ni dia berubah menjadi begini semua. Itulah aktiviti pemeliharaan. Keterlaluan bagi soalan uji minda kali ini adalah 4 4 4 4 4 4. Cikgu ulang, 4 4 4 4 4 4. Selamat menjawab soalan. Jadi itu saja penerangan cikgu berkenaan dengan tajuk cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. Dan cikgu harap mendapat faham tajuk ini, yang mana kita terdapat pelbagai cara kita memelihara dan memulihara haiwan dan tumbuhan di negara kita. Okey, jadi kita akan jumpa pada tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk baru, daya. Alright. Kiranya kamu dapati video ini memberi manfaat dan memahamkan kamu berkenaan dengan tajuk ini, sila tekan butang like, share dan komen video ini untuk terus bagi semangat kepada cikgu untuk menghasilkan video-video yang lebih baik setiap minggu. Alright. Bagi siapa-siapa yang belum subscribe channel cikgu ini, sila subscribe sekarang untuk terus dapatkan video-video terbaru daripada cikgu setiap minggu. Sehingga kita berjumpa lagi pada tajuk yang seterusnya. Saya Cikgu Ayah Azmi, Cikgu Sains anda. Bye-bye.